Okay, 1 second. Fir, naikkan suara Fir. Dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saya hari ini bersiaran daripada Lumut saya di rumah yang bahagia. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Lumut, Saudara Tuan Haji Rafiq. Dan bersama saya belah kanan seronok saya. Ini pertama kali pula saya diapit oleh Ketua Pergerakan Puteri iaitu Puan Syamila. Apa khabar Puan? Kita cakap kuat Puan. Puan Puteri kena berani. Alhamdulillah, sihat. Ketua Pemuda macam mana? Alhamdulillah, sihat. Boleh cakap sesuatu untuk pelayar-pelayar kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya syukur Alhamdulillah kita punya Datuk dapat hadir ke rumah saya. Kita hari ni raya keempat. Ya. Dan suasana hari raya lagi di kampung saya yang di rumah saya tak berapa ni. Alhamdulillah. Kita bersiaran langsung bersama dengan Datuk dan Ketua Puteri kita untuk Puteri Lumut untuk bincang sedikit banyak isu-isu semasa di negara kita ini, dan kita lihatlah apa yang kita boleh bincang kepada malam ini. Saya, Saudara Rafiq juga adalah merupakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Cuma sebelum saya memulakan bicara kita, perlu saya ingat saya hari ini hari Sabtu tanggal 13 April yang merupakan 4 Syawal dan masuk hari yang ke-1481 negara kita dicegah oleh virus. Jadi hati-hati saya. Sebab laporan daripada Kementerian Kesihatan masih ada jangkitan sepanjang seminggu. Sejumlah 58 dan yang sembuh dapat 73. Alhamdulillah. Tapi tidak ada kematian yang dilaporkan. Malam ini kita tak cakap soal naluri kehidupan, kita tak cakap soal e-commerce, sebab ini dua tetamu saya yang saya rasakan agak konflik lah di Bagan Lumut ini. Satu Ketua Pemuda, pemimpin masa depan, satu Ketua Puteri, juga anak-anak kita yang akan mewarisi perjuangan warga bangsa kita. Apa khabar Saudara Airul Awi, Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk? Jauh sangat dia tak nampak ni teman-teman dia daripada sama juga ya. Saudara Maruzik Yasid, Richard Hassan, Saudara Alimin ya. Itu juga Saudara Nordin. Apa khabar dia di Bagan Datuk? Itu bahagian presiden parti kita. Dah masuk dah sekarang ni, nampak tu. Dah ramai rupanya. Tapi yang ini agak ramai sebab lagi ni, tapi dia kemudian datang. Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat di Petaling Jaya. Bagaimana hari raya Ruby bersama family? Saya yakin tentulah anda mengecap kebahagiaan bersama pasangan. Begitu juga Saudara Syali Ahmad. Waalaikumsalam. Kita santun juga lah pelayar kita dah. Baik, saya bicara kita tajuk malam ini usah menoleh ke belakang lagi. Saya kena ingat bahawa UMNO menghadapi suasana yang agak murung. Kesan daripada pilihan raya yang ke-14. Kita terterap ni Yung. Perak ni cakap Yung sikit saya. Tengok kamera sini Yung Dan kemudian pada pilihan raya yang ke-15 lagi buyuk. Cuma tinggal 26 kursi. Namun begitu, banyak orang menyalahkan itu dan ini, tapi saya tak yakin bahawa yang salahnya UMNO, tapi kerana waktu itu ada gelombang. Jadi kita minta pandangan Ketua Pemuda dulu. Saya rasa saudara terlibat dalam pilihan raya. Okey, silakan. Pada PRU ke-15 itu saya telah dicalonkan juga untuk bertanding untuk Tun Pasir Panjang. Saya untuk calon lah. Tapi masa tu tengok posternya lawa banget. Cakap beraya tak gitu. Ya. Saya kurus lagi lah tu nampak gambar cantik. Sekarang makan banyak dia stress. Ya. Jadi ketika itu kita pun tidak menyangka kekalahan kita segitu teruk. Dan di Lumut ini sendiri kita telah kalah 3-0. 3-0 Bagaimana dan 2 Dun. Termasuk dengan Dun saya dan juga Dun Pulau Bangkok.
Tidak pernah kalah. Barisan nasional tidak pernah kalah. Dalam sejarahnya tidak pernah, ya. Dan Datuk Zambi pada ketika itu bertanding Parlimen Lumut, pertama kali kita di dalam base Navy itu sendiri, kita telah mengalami kekalahan 2000 di base itu sendiri. Jadi ketika itu apabila saya menghadapi pilihan raya, saya dalam tempoh berkempen tu kita tidak nampak lagi tanda-tanda yang menunjukkan kita akan mengalami kekalahan yang teruk. Tapi 3 hari 4 hari yang terakhir tu baru wave tu datang daripada luar, daripada Kuala Lumpur. Datuk juga sudah maklum, UMNO ni kita tidak selama ini kita memang khidmat parti di kawasan macam-macam kita telah buat. Dan kita yakin penduduk tempatan memang kita telah satuni kesemuanya. Tambah nak kawasan Bukit Besar. Kawasan Bukit Besar ketika itu kan. Jadi apabila wave daripada luar, pengundi luar yang balik ketika itu, kebanyakan adalah pengundi muda lah. Pengundi muda yang kita lebih kurang 40%, di Parlimen Lumut ni 45%, pengundi muda di bawah 40 tahun. Apabila mereka ni pulang daripada luar, wave ini yang dibawa, dan ketika itu 3 hari terakhir kita nampak lah wave tu. Memang kita nampak terkejut. Dan juga kalau pengetahuan Datuk juga, Datuk pun asal dari sini, Datuk boleh lihat di Lumut ini dia special sikit. Istimewanya adalah di sini terdapatnya macam-macam orang daripada negeri Kedah, Kelantan, daripada ex-Navy yang pensionnya di sini. InsyaAllah malam esok saya akan berjumpa dengan calon daripada sepanjang juga yang kalah. Cikgu Ya. Oh, juga rapat dengan saya tu. Serapat ya, alhamdulillah. Jadi ketika itu kita boleh lihat lah 3 hari terakhir itu wave tu datang, dan kita apabila kita dapat bacaan undi awal tu, kita dah boleh baca lah kita akan kalah. Saudara Nur Izan daripada Yokohama, Jepun. Selamat Hari Raya Puan Nur Izan. Saudara Nur Izan, apa khabar? Beraya-raya di Jepun nampaknya. Origen deska. Jepun. Tak, kita bila siaran di Langkawi kan, mereka beraya nak tengok apa berlaku di London, daripada Mesir. Cuma yang tak dapat sekali daripada Israel aja. Baik. Selepas itu kita mengalami kekalahan. Ini kawasan Bukit Besar ni, bukan? Jadi pilihan raya yang lepas juga ini Puan Alhamdulillah dia Ketua Puteri langsung tak? Tak, saya belum Ketua Puteri. Belum lagi. Oh, yang terbaru ni ya? Betul. Masa tu Puan Alhamdulillah sebagai apa? Saya sebagai AJK kepada tahun lepas, saya banyak membantu Ketua Puteri yang lepas untuk handle CC bersama seorang lagi sahabat saya berpangku untuk kita handle Parlimen dan Dua-Dun. Ya, latar belakang Puan sebagai apa dulu? Mana masuk cikgu ke atau macam mana? Oh, saya? Ya. Saya staf hospital. Sekretariat hospital. Jadi pegawai perubatan. setara kalau saya datang ke Lumut bila pengsan nak cari ubat, kena cari Puan. Boleh saya di hospital Sri Maju. Sri Maju. Masih berkhidmat lagi di sana. Doktor lah. Bukan, saya MA. MA. Orang lama panggil Teresa. Medical assistant. Ya betul. HAMA yang tu lah. Ini Rafiq Saya daripada dulu memang saya berniaga lah. Nego Daripada dulu. sama dengan zaman dulu tak? Ada zaman ya. Ah. Saya sambung bisnes saya juga. Baik, itu kita mengalami kekalahan. Apa perasaan bila UMNO kalah Lumut ni masa tu? Yang membuatkan masih lagi mau berada dalam UMNO, sedangkan waktu Puan menawarkan diri untuk tanding Ketua Puteri, UMNO dah 3-0. Boleh dinyatakan adakah keyakinan Puteri ke bahawa UMNO ini akan bangkit semula? Silakan. Okey, kita sentuh daripada zaman PRU 14 lah. Ya, PRU 14. Okey, saya pun baru orang kata kau engage dengan UMNO dulu ni ketika saya dekat PRU 14 lah. Sama-sama turun dengan Ketua Puteri yang term lepas. And then apa yang kita dapat kekalahan di Lumut tu memang mengalir mata lah. Ya, Puteri menangis je kayu. Kalah sebenarnya. Ya. Okay, next bila kita kat 15, boleh adapt lah. Habis kita dah kalah kali kedua, dah boleh relax sikit, tenangkan kawan-kawan apa time orang kata betul dah engage dengan Puteri Lumut. Ya. Okay, next bila saya willing nak bertanding Ketua Puteri, saya fikirkan anak muda mesti ada dalam Kota Lumut. Dia wujud. Orang muda Lumut ni wujud. Cumanya nak lead tu bukan semua orang boleh leader. So saya rasa macam saya willing lah untuk bertanding, dibantu oleh Ketua Puteri saya yang lama dan suami saya juga support saya dengan orang kata
semangat dia juga saya tanding, alhamdulillah. Jadi ketiknya puan tidak akan menoleh ke belakang lagi ya. Ya, Mana terus maju ke depan lah. Tak begitu betul mula. Betul. Saya malam ni misalnya saya katakan belah kanan saya ni adalah ketua puteri ni ketua. Inilah sebenarnya yang banyak mempengaruhi pemudi muda. Berapa jumlah peratus pemudi muda di dalam rumah? Ketika PRI membelah itu kita dulu kurang 48%. 48% saja. Jadi ketiknya saya boleh salahkan oleh ketua muda. Tidak dia menyangka. dah rutin kan. Tak, bukan maksud saya Ya. tu. Kita bukan nak menyalahkan sesiapa. Ya. Tapi ketiknya santunan pada pemuda tu yang membuatkan mereka dalam keadaan yang bukan terbiar tapi terpinggir. Bila terpinggir, akhirnya mereka buat kita katakan terusir. Bila terusir, kita pun sukarlah untuk menggamit dia punya keyakinan dari mereka. Tapi bagaimanapun, that's not the end of the day. Hari tidak berakhir dalam politik. Akhiran dalam politik ni dia berterusan, tak gitu. Dia suruh muda. Dalam waktu yang sama sekarang ini, setelah sibuklah kalau di Kuala Kubu, kita sudah mula memasuki musim pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Kuala Kubu. Liputan kematian adunya, tapi macam mana sebab itu wanita calon tu BAP. Tapi bila sebutkan happy mata ketua puteri dia macam tak berapa happy. Dia macam mana kuasa mereka. Ya, boleh bagi komen tadi. Nak turun ke? Kita kalau dipanggil kita akan turun. Kalau dipanggil. Kalau tak panggil kita tak melawat. Saya seronok dengan ketua puteri dia saya. Jawapannya tu bertingkat-tingkat. Orang Perak, yo. So pemuda macam mana? Kami dari dekat saya di dekat pusat pun saya ada sebagai exco macam nak tak nak pun kami turun balik. Kena kayu juga lah ya. Suka tak suka. Siapa pun dari kerana Japan ni kita kena turun lah untuk parti. Yalah. Betul lah sebab dulu kita dalam Pasar Nasional kan. Kalau kawasan itu yang bertanding MCA itu lah kan. Kita tempat rakyat pengurusian. Hari ini di Kuala Kubu seandainya tapi saya rasa besar kemungkinan calon yang tadi dilakukan itulah MP itu kalau silap tujuan yang dicapai antara Presiden yang bermaksud Presiden dengan Yang Berhormat PMX sewaktu Presiden kepada keadilan dan Pakatan Harapan bahawa mana-mana kerusi yang dimenangi oleh calon daripada parti masing-masing bila berlaku pelagaya kecil dan sebagainya maka tentulah calon daripada parti tersebut. Dan kalau bila berlaku pilihan raya umum dan sebagainya calon nombor 2 kata macam kita di Lumut ni calon nombor 2 lah maksudnya untuk ahli parlimen Barisan Nasional lah. Begitu juga Dewan Negeri Pangkor. Barisan Nasional juga lah kan UMNO lah. Tapi di Pasir Panjang kita nombor 2 nombor 3 apa ni? Dia kalau nombor 3 dan nombor 2 tu rasa terpaksa pada amanah lah. Itu dia punya perjanjian kita. Ada basic Based on that. Tapi bagaimanapun rasanya kita akan turun membantu lah. Kalau dulu lawan sekarang kawan. Tak gitu. Sebab itu bila saudara Rafiq bagi tahu sekarang ni kau rapat lah dengan Cikgu Ya. Politik ini sikapnya dinamik. Tak gitu Puan. Boleh you ulas sikit? Nak ulas pada pendapat saya lah. Nak tak nak lah kita. Tak maksud saya kedinamikan dalam politik. Politik ni dinamik. Selalu yang dilontarkan oleh Presiden. Dia kata politik itu dinamik. Apa yang Puan faham dari segi dinamik ni? Dinamik ni politik ni, saya rasa dia bertukar-tukar. Betul lah, nama pun dinamik kan. Bertukar daripada 14 ke 15. Pada saya, dinamik tu orang atas yang bentuk kan. Dinamikan tu orang atas bentuk kan. Kami di bawah, kat umbi, kita menerima. Dan menerima dan kita deliver. Pada saya itulah yang So dalam keadaan begitu saya nak bertanya. Ini nak masuk topik agak sedikit panas. Ketua saudara Dr. Akmal selaku melontarkan banyak kenyataan baru-baru ni tentang boykot KK Mat dan nampak gayanya ketagasan beliau tu memang warga kita, warga umat Islam kita memang bangga lah punya cara pemimpin. Selalu mengatakan bahawa pemimpin pemuda ni kadang-kadang dia nak bercanggah dengan pemimpin utama.
Daripada zaman dulu lagi, zaman Tun Razak jadi ketua pemuda, Datuk Harun Idris jadi ketua pemuda, ya Jafar Alba yang Jiwanya panas. cuma dia rosak sikit tu bila ketua pemuda datang daripada budak yang tingkat 4. Itu rosak sikit lah. Tapi bagaimanapun waktu Datuk Anwar Ibrahim jadi ketua pemuda, waktu Datuk Zaid Najib Tun Razak jadi ketua pemuda, kemudian datang hadir pula Datuk Sri Zahid Hamidi, kan? Presiden kita. Kilang pemuda ini tidak berhenti untuk menzahirkan kehadiran begitu ramai pemimpin masa depan. Puteri ni alhamdulillah lah, Datuk Noraini, kemudian Datuk Dr. Azlina, bukan Puteri juga merupakan kilang untuk melatih kehadiran pemimpin masa depan. Ya, tapi segmen masing-masing lah. Tapi pemuda ni saya nak tanya, apa pandangan you yang terbaru ini dengan statement antara ini masalah kita ni dengan DAP ni? Dengan komen dengan apa ini Dr. Ahmad. Boleh beri pandangan? Okey, kami pandangan saya lah tentang isu je serius. Sebab dia sempit sikit tentang isu yang sedang bermain keberangan ini. Saya turut berada di Sabah ketika Dr. Ahmad ditahan. Saya bersama dengan beliau. Yang pergi masa dia sama-sama. Apabila kita keluar daripada immigration tu, kami turut ditahan. Ada polis dah tunggu. Walaupun kami masa tu kami dah komit untuk kami hadir ke balai polis KK untuk kita di sana, dan yang tu sebab kita mulakan ditahan. Kita bukan dipanggil siasat. Kalau dipanggil siasat kita pergi. No problem, kita dah komit. Tapi apabila kita turun tu, bagi kami apabila dia ada polis nak bagi kami pergi ke mana, terus naik dengan kereta polis untuk ke sana, kami guna istilahkan tu ditahan lah. Jadi bagi saya, apa yang Dr. Akmal buat tentang isu kalimah Allah ni, boykot KK Mat, bagi saya, kita selaku umat Islam, kita wajib untuk mempertahankan isu-isu tentang isu-isu agama, isu-isu bangsa kita selaku Melayu kita, lagi-lagi tentang isu kalimah Allah ni lah. Jadi dia bukan tentang parti. Sesiapa pun macam saya, walaupun saya tidak pemegang Ketua Pemuda ataupun Dr. Ahmad sendiri telah menyatakan walaupun tidak pemegang jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia, dia sendiri akan berjuang habis-habisan dengan isu kalimah Allah. Cuma kami pelik jugalah kenapa keadaan sekarang ni DAP dan MCA yang mengeluarkan statement backup mempertahankan KK Mat. Sebab kita tidak menggunakan statement parti. Kita tidak berperang dengan parti MCA, kita tidak berperang dengan parti DAP itu sendiri, dan kita tidak berperang dengan Chinese. Malahan saya ingat pemuda juga tidak berperang dengan KK Mat. Cuma kita rasa kita nak dah. Kita boykot ni terpulang kepada hak masing-masing. Itu yang Dr. Akmal bercakap. Kalau kita rasa kita terpanggil untuk boykot atas isu kalimah Allah ni, kita tidak memaafkan lagi tindakan KK Mat menjual stoking tersebut. Jadi kita boykotlah sendiri. Tak perlulah sampai tindakan ingin melihat bom, dan saya rasa bukan di pihak kita pun. Jadi peperangan kita bukan dengan parti MCA, bukan dengan parti DAP, dan bukan dengan kaum Cina. Kaum Cina. Sebab saya kata berkali-kali kita berkata, tidak mahu boykot KK Mat tidak semestinya boykot semua Chinese punya community punya Chinese punya kedai. You pergi CBI, you pergi beli Chinese kedai, Fokiong dan sebagainya. Ada banyak pilihan-pilihan yang lain. Tetapi kita berperang tu maksudnya kita cuma mohon KK Mat untuk meminta maaf, yang saya rasa kan tidak begitu berat pun. Kos hanya RM50 untuk bina untuk kita naikkan dia setiap kewangan. Minta itu dia minta maaf. Apakah perkara ini dibincang dalam Exco Pemuda? Kita ada berbincangkan tentang perkara ini. Dr. Akmal ada menerangkan kenapa beliau mengeluarkan statement sendirian, dan kita suara kita memang menyokong Ketua Pemuda UMNO Malaysia tersebut lah. Cuma kita dah nampak kenapa yang begitu susah untuk KK Mat untuk memaham. Tapi saya pun baru-baru ini Ketua Pemuda UMNO Malaysia Dr. Ahmad telah pergi berjumpa dengan Ketua Agung. Jadi kita pun tak nak menghadap yang di Ketua Agung. Jadi kita pun tak nak mengeluarkan statement apa-apa lagi berkenaan dengan itu. Kita pulang kepada kita juga ni lah yang Tuan Agong supaya kita tidak melanjutkan isu-isu ini. Jadi tapi saya tengok sehari dua ni ada keluar lagi. Tapi kami di pihak pemuda UMNO, jika ada orang sentuh kami, takkan kami nak diam. Kita pemuda UMNO ni memang agresif. Kita garang. Sama saya dulu kita ada panglima di hadapan parti UMNO tu sendiri. Apabila orang cuit kita, kalau kita diam, dia orang cakap pemuda UMNO ni tak ada telur.
Bacol lah. Bacol lah. Ha. Apa Melayu nak dapat pegang pada kita punya Parti. pemuda parti. Ha, Pemuda betul. orang katakan pemuda menokong senyap dia kena hantam. Ha. Jadi jikalau dia orang tak sentuh kita pun tak sentuh dia orang. Kan? Kita harap perkara ini kita bukan masalah kita ingin mewujudkan masalah tigaan, pembalahan di antara kaum, tidak. Kita cuma kekemat tu dia kena faham sensitiviti orang Melayu, orang Islam tentang kalimah Allah ni. Dan kita tidak mahu ada perkara-perkara ini terjadi di kemudian hari. Itu saja. Okey, buat Syamila, macam mana Puteri punya kedudukan sebagai ketua Puteri? You memimpin Puteri skor-skor. Berapa ramai ahli Puteri di Bagan Luar ni? Ahli Puteri saja. Ya. Hampir 200. Sebab kita cawangan tak ramai Dan Puan tidak jadi Exco Puteri Malaysia ya. Tapi ketetapan Puteri macam mana dalam isu-isu yang sebegini yang menyangkut soal agama, soal apa, kalau ada pihak-pihak itu pemuda dah bergarang, kan? Jadi Puteri dia dulu pada zaman Datuk Seri Azalina, zaman Datuk Mani begitu kan. Zaman Alung dia slow sikit lah nampak kayaknya. Sila kami pandangan. bukan slow lah pada saya. Dia Jaga Dia lah. Ini buat betul. dia mungkin kita bagi peluang untuk pemuda Ya. tunjukkan taring dulu. Ya. Dan ada juga berbincang dengan KPUM mengenai topik ini secara bersemuka ketika membuka puasa petisi. Ya. Kami bersetujulah apa yang Alung pada keluarkan pernyataan tidak bersetuju atas kita ada sampai ke membuat report polis lah. Ya. Okey, sekarang ni itu pasal satu, pasal di Kuala Kubu. Okay? Sekarang ni semalam dan saya live saya menyatakan bahawa nampaknya Perikatan Nasional masih lagi mahu supaya 6 orang ahli parlimen dan seorang ahli luar negeri di Selangor meletak jawatan dan berundur untuk mengosongkan kursi mereka. Kesan daripada sokongan kepada Yang Allah Perdana Menteri. Saya semalam saya punya argument, saya katakan apakah salahnya sekarang menyokong benda yang baik. Argument satu saja, kalau disokong benda yang baik itu sepatutnya tak boleh sampai dia pecat. Okay? Tapi nampak gaya katanya seolah-olah macam itulah gambarannya. Boleh kita tanya Puteri dulu ya. Puteri punya pandangan macam mana? Perlukah mereka mengosongkan? Sedangkan mereka bukan mengisytihat keluar dari parti. Sebaliknya mereka hanya menyokong tindakan Yang Allah Perdana Menteri. Benda yang baik lah, kalau yang buruk, kalau dia sokong tak sepatutnya lah. Jadi saya mengatakan kalau itu gambarannya, apakah parti tersebut tidak menyokong sesuatu yang baik untuk negara? Boleh Puan ni jelaskan? Ada pendapat saya lah. Ya. Dia perlunya kekosongan 6+1 kursi tu. Ya. Of course kita kena ada pihak K tu. Okey. Pihak K tu satu perkara yang pada saya memerlukan tenaga, memerlukan duit, Wang. masa. Pada saya itu satu kerugian juga. Dari side kita dan side pembangkang juga lah operation ni. And then apa yang saya nampak lah, kenapa pihak sebelah macam tak bersetuju dengan Sokongan. 7 orang yang sebab dia mungkinlah kepimpinan parti sebelah tadi tu dia rasakan yang menyokong tu Tun dan Parlimen menyokong tu dia bukan bersama pendapat saya dengan parti tu. Begini Puan, sebab benda yang baik, apakah parti sebut tak boleh sokong? Mungkin kita rasa baik, dia belum tentu lagi. Mungkinlah pada pandangan pimpinan parti tu. Apa yang disokong oleh mereka, saya dengar kenyataan, mereka tidak mengisahkan keluar parti. Betul. Kalau keluar parti, itu memang sah. Dia bawa Akta MP4. Tapi kalau menentang korupsi, ROS pun dah luluskan. itu perlembagaan. Melibatkan ROS ni itu bagian perlembagaan nanti. Tapi maksud saya apabila melibat parti itu apakah? Tak sepatutnya tak. Tak sepatutnya. Sebab sokongan mereka kerana pertama sekali PMS Nasional Ibrahim mahu menangani derita rakyat. Jadi apakah parti tersebut tidak bersetuju untuk menangani derita rakyat? Kedua, untuk membangunkan kembali ekonomi yang rosak. Itu hutang 1.5 triliun. Ketiga, untuk membawa pembangunan rakyat. Keempat, untuk menentang korupsi. Jadi kalau itu mereka sokong, apakah ini menjadi kesalahan? Ini pandangan, saya nak pandangan Puteri dulu. Saya memang sis daripada sudut personal saya pun kurang bersetuju lah sebabnya pada kita nak membentuk seat yang seramai 130 lebih tu pun, nak bentuk kerajaan pun bukan benda yang senang. Bila terpaksa balik kita PRK ni semua
dia mengganggu jugalah dari ekonomi. Tapi kalau pilihan raya pun tak ke mana pun masih lagi apa parti perpaduan yang memerintah, kan? Kalau mereka rasa nak kursi tu mereka menang semuanya, maka beralih kerajaan itu soal lain lah kan. Dia tak merubah pun. Tak merubah parti pun kalau dalam 7 hari tu tadi. Ya, so macam mana pandangan Ketua Muda? Okay, pandangan saya Ya. Pertama sekali lah, saya nak cakap untuk Pakatan Nasional lah, terutamanya Parti Bersatu. Ya. Itulah perasaan apabila dikhianati. Kita rasa dikhianati. Kita pernah dikhianati. Itulah perasaan kami apabila yang pertamanya yang di Panglima Brigata tu saya rasa dah 2 kali lah. Di sini di sana. Itulah perasaan apabila dikhianati dan terlalu marah ni diorang sekarang ni. Itulah perasaan kita dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa tentang sokongan, saya faham PN tu apabila dia rasa dikhianati, dia ada rasa elok kita melakukan pihak raya kecil, ada meyakin dia boleh menang dan sebagainya. Tapi macam Datuk cakap tadi, tidak salah parti itu menyokong calon itu MP itu menyokong untuk kebaikan rakyat. Ya. Rakyat. Tetapi tidak salah juga, ini perbincangan. Saya rasa apabila terasa dikhianati, sebab kita sudah maklum ini politik. Saya rasa takkan ada orang yang boleh menang tanpa parti. Apabila pihak raya. Kalau ada bertanding seorang-seorang, kita katakan Datuk, saya bertanding seorang-seorang ada bebas parti dia sendiri. Saya rasa tidak mungkin dia boleh menang. Itu parti. Jadi parti itu rasa dikhianati dan rasa patut pulakkan balik kepada parti dia dan perlukan lakukan PRT. Itu saya kata tadi, itu kalau mereka mengisytiharkan keluar dari parti. Tapi itu sekarang ni dah tak keluar dari parti. Dan dapatlah segala pembantuan daripada kerajaan. Bagi saya, parti PN yang boleh buat kerja. Lagi boleh dapat sokongan daripada bawah. Itu sepatutnya. Sepatutnya, tetapi dia merasakan dikhianati. Ya. So dia rasa dia perlukan buat PR. Saya rasa yang merah Nipah lah. Nipah dia paling marah sekali. Saya rasa di kawasan Kelantan lah saya cakap. Kelantan dan juga di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar itu adalah dulu calon daripada Bersatu. Dan itulah Parti Bersatu pun nak tahu. Itulah Parti Bersatu. Dan kata dia orang rapor, saya rasa dia orang nakkan supaya PRK itu dijalankan, supaya dia orang nak letak orang-orang. Jadi saya rasa, bagi saya, kalau nak rasa PRK, kita pulang balik kepada rakyat. Tak ada masalah, kita pulang balik kepada rakyat. Tapi bagaimana kata Puan Sarimela tadi, kalau ada pilihan raya, tapi saya tahu dia memang akan ada panjang prosedur. Ya, untuk pilihan raya di DUN Kuala Kubu, baru DUN bukan parlimen DUN saja kita membelanjakan 2.5 juta. Bayangkan kalau parlimen. Dan keadaan ekonomi negara. Ini keadaannya bagi saya lah, kalau itu menyumbang kepada kebangkitan parti mereka untuk menang negara, kalau menang, lain lah. Tak tahulah kalau dia orang menang untuk boleh tukar kerajaan. Nombor saya dia orang ada nombor. Bukan nama, jomol lah. Saya rasa tidak mungkin lah. Don't waste money. Demi rakyat ni. Saudara Zaim Razak, dia kata keahlian mereka tergugur secara automatik apabila ROS membenarkan pindahan perlembagaan parti mereka itu kenyataannya. Tapi bagi saya, bila mereka menyokong, apakah itu bercanggah dengan parti? Kalau menyokong benda yang baik, itu argument saya. Masing-masing kita mesti bersetuju atau tidak bersetuju. Sebab kalau kata macam UMNO lah misalnya, tiba-tiba apa yang dilakukan untuk kebaikan. Sebagai contoh, apabila titah tuanku nak bentuk kerajaan, mestikah kita marah Presiden apabila beliau membuat keputusan untuk kebaikan rakyat? Di saat-saat negara tidak boleh membentuk kerajaan. Ini yang kadang-kadang saya hairan apabila mereka menyerang pribadi Presiden UMNO kerana keputusan beliau memihak untuk menyokong pembentukan kerajaan bersama dengan kerajaan perpaduan. Ini untuk kebaikan rakyat. Dan apabila berada dalam kerajaan dapat membantu. Apakah ini satu kesalahan yang sepatutnya boleh diambil tindakan pada parti? Ini pandangan saya lah. Tapi kalau macam mana yang 10 orang tu berura-ura nak menyokong sebelah sana tu, itu Pak UMNO tak ambil keputusan, tak ada boleh pecah pun. Bila kita biarkan mereka cuma tak dilantik dalam kerajaan, tak gitu. Kalau dilihat dari segi akta yang dilompat parti, sewajarnya Presiden UMNO boleh dan juga sebagai pengurusi, ini ketua bahagian ni, susu aku macam ni boleh
memecat 10 orang yang dikatakan menyokong Perikatan Nasional waktu pembentukan. Tapi ini tidak dilakukan kerana sokongan tidak membawa kepada pilih melompat parti. Itu pandangan saya lah. Oleh Puan Salimah bagi pandangan? Macam ni. Apa Salimah? Pandangan menangnya apa? Yang tadi saya katakan, kalau macam UMNO, okey, kita bersetuju ini untuk membentuk kerajaan bersama dengan PMX. Sedangkan waktu itu kita tidak bersama dengan kerajaan yang Pakatan Harapan. Kita bertanding secara solo. Bukan? Tapi bila dapat membentuk satu benda untuk kebaikan. Kalau nak buat satu kebaikan tu kita bersetuju, apakah ada satu kesalahan yang boleh membuat sampai pemecatan? Itu pandangan, minta pandangan Puan. Pada pendapat saya, UMNO ni kita ni mungkin berdamai ke saya cakap. Mungkin kita ni lembut lah untuk tidak mengambil tindakan pada 10 orang yang menyokong ya, kita tahu. Tapi saya tak kata bukan berlembut, saya kata presiden kita ni, Presiden UMNO ni, belah kanan dada itu ada 3 ekar. Belah kiri dia 3 ekar. Dia berlapar. Sila. Cuba Ketua Muda yang ulaskan saya. Ketua Puteri. Sebenarnya Ketua Puteri pun dia tak, yalah maklum saya, kita faham. Pendapat saya Nasional sangat topik ni. Di ketika PRU 15 kita sedia maklum, kita semua parti UMNO kita menerima kekalahan kita. Iaitu kita tahu kita terdapat untuk kerajaan dan Allah telah memberi satu lagi peluang kepada kita sebagai kita jadi keymaker untuk pembuat kerajaan. Jadi kita juga menunjuk yang Tuan Agong punya supaya kita tubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi kita memikirkan rakyat. Ketika itu negara pun ekonomi semakin terpuruk. Jadi kita ambil keputusan untuk bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Jadi kita bukan mengambil keputusan bersama-sama, kita bersetuju membentuk kerajaan. Kadang-kadang ni saya rasa terminologi yang digunakan Puan. Kan? Waktu itu negara dalam keadaan in the limbo. Tak boleh tunggu kerajaan. Tidak ada satu parti pun. Kita hang parlimen. Hang parlimen kan dah telefon dah bagi, jawabnya kita masuk ah. Jadi nak tak nak kita sempat kita kena wujudkan kerajaan. Padahal kalau ikutkan pada awal ni kita bersekali dengan Persatu dan juga PAS. Kita kerajaan sekali. Dia orang tidak menerima. Tidak mahu bersama dalam kerajaan perpaduan. Itu yang dioffer lebih awal pada dia orang dulu. Kita kalau ikutkan persetujuan kita ketika itu kita nak jadi pemangkang. Pemangkang yang berhemat. Tak gitu. Walaupun menangis. Kita bila memikirkan untuk kebaikan rakyat dan juga negara, kita dalam bentuk dalam satu kerajaan perpaduan, saya rasa tak perlulah memecat ahli-ahli yang MP-MP yang menyokong untuk tidak bersama dengan ketika itu 10 orang tu kan. Kita memang tidak memecat mereka. Dan ketika itu kita memang dah buat persetujuan untuk semua MP-MP kita pergi secara en bloc. Dia tak ada perseorangan-perseorangan ketika itu. Dia mesti satu parti pergi. Sebab saya tengok ni Nizam Izham, dia kata keahlian mereka sebagai ahli parlimen Bersatu tidak tergugur. Sebab mereka beri sokongan pada PMM sebelum ROS luluskan pimpinan parti. Itu hal itu. Sebab sepengetahuan saya, undang-undang ni kalau dibuat undang-undang, dia bukan untuk mengenakan pada satu kesalahan yang lepas. Kesalahan masa lepas. Contoh saya katakan curi ayam. Ya, tidak ada undang-undang mengatakan curi ayam itu salah. Jadi katalah berlaku curi ayam, tetapi bila ada undang-undang, mereka yang curi ayam lepas itu terlepas, tapi yang akan datang. Jadi apa yang dilakukan oleh ROS sekarang ni, tindakan 6 orang ni mereka menyokong PMX ni sebelum ROS membuat keputusan. Tak gitu ni. Macam mana Puan? Orang tak sakit lagi. Kalau dah sakit pun kena injek tak? Betul lagi itu dia long consider untuk nak gugurkan keahlian dan kita nak buat PRK dan sebagainya. Saya rasa nanti akan sampai 3 tahun dah tak boleh PRK lah. Saya rasa no point. Baik you kita tumpu pada PRK ke-6 lah. Sepatutnya begitulah. Sebab sekarang ni kita sedang berusaha untuk membangunkan semula ekonomi. Macam jadi satu amalan setiap bulan ada. Terlampau kekerapan terlampau ni kan. Lepas satu lepas satu yang meninggal tak ada buat apalah. Jadi asyik jadi orang politik ni kerja je lah. Kita nak menghadapi
Sabah lagi. Ini saya nak masuk ni. Nak masuk ni. Saya melihat lepas satu-satu jadi sampai bila. Sedangkan sepatutnya pemimpin saat ini harus menangani segala permasalahan. Alhamdulillah. Di Lumut macam mana puan membeli belah ini ayam, daging mahal ke bawah? Lumut di Manjung. Di Manjung. Pada saya kita kena survey juga kot. Ada tempat mahal, tempat murah. Puan pergi tak pergi? Pergi. Saya tak pergi lah. Pergi survey harga je. So macam mana dapatan puan? Dengan ekonomi sekarang, macam saya kerja government ni, Yeah. bila tangga gaji tak berapa, kekerapan tu tak berapa nak tinggi, dengan ekonomi sekarang yang harga makanan, harga barang basah, barang keris semua meningkat. Pada saya kerja bulan-bulan, gaji bulan-bulan pun sakit. Tak lagi orang, Tapi puan dapat 2,000 puan? anak saya sekolah je. Tapi dapat 150 puan? Mestilah rasa, sebab pada saya, Tak, saya saya tanya sendiri tadi pun- tu harga barang masa hari raya ni. Macam mana? Harga daging, harga ayam. Macam mana tu? macam saya cakap tadi lah, ada tempat sebenarnya ada yang murah. Ada yang murah, Ada yang murah. Kita, macam saya cakap kan, survey kan, ada yang murah sebenarnya. Yang jual pun kawan-kawan kita juga. Tapi bukannya harga kawan-kawan. Harga Yalah, ketika itu kalau boleh jual kata berniaga okey harga lah. kawan-kawan, Harga kawan. Lenjan, Tapi cok. Alhamdulillah lah. Saya rasa sebab kenaikan harga tu bukannya dalam seminggu dua. Kadang-kadang kenaikan harga tu dah berbulan-bulan. So kita nak kita kena adapt lah. So bila dah raya ni kita dah boleh agak lah sebenarnya apa perlu persediaan yang mana kita perlu lebihkan, yang mana kita perlu kurangkan supaya kita boleh pembelajaran pun terkawal. Suami pun orang kerajaan? Saya kerja sendiri. Okey, Jadi, sendiri. Kalau suami kerja puan kerajaan. Kita kira bahagian Kerja kerajaan. Tak, kalau suami puan kerja kerajaan dapat ribu dapat baru ni tak? Bukan juga kita Tak, kita tanya je. Kita dapat lagi 500. Alhamdulillah. Kami tak dapat apa. Alhamdulillah. Hanya tengok dengan mata sayu. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita pergi bab-bab lain, saya melihat, cuba nak tanya Hati Puteri dulu ya. Bila kita menyambut hari raya, kebahagiaan, gembira bersama keluarga, apakah Puteri tak terfikir bagaimana mantan Presiden kita, mantan Presiden UMNO, dia beraya sendirian di belakang jeruji besi sebagai seorang bantuan. Apa pandangan puan? Sebagai seorang ahli, sebagai seorang puteri, bagaimana? Saya anggap Datuk Seri Najib tu ibarat bapak dia sendiri. Okey. Mungkin saya tak lama dalam puteri bersama dengan Datuk Seri Najib ketika jadi presiden. Tapi orang kata perasaan sedih tu tak ada lah. Bila kita punya AJK Puteri UMNO Malaysia ni, anak Najib ni pun. Ya. Kita punya AJK. Ya. Bila dia cerita sampaikan dalam medsos mengenai ayah dia, saya tak langsung kita yang ada ayah, kita akan rasa terkesan jugalah. Yalah. Nak pula Datuk Seri Najib adalah someone yang kita dah di zaman muda saya, kita dapat macam-macam dengan Datuk Seri Najib. Okey. Once bila kawan tu dah Jangan menangis puan. tak nangis. Bila kawan tu dah yelah, mungkin nasib dia kan. Tapi Puteri masih menyokong Datuk Seri. Jadi puteri terasa kehilangan. Ya, betul. Anggap macam ayah je. Ya. Macam ayah kita. Sebab saya bertanya dengan puteri sebab banyak orang mengatakan puteri seolah-olah melupakan Datuk Seri Najib. Tak ada ya. Ini persoalan Konten di saya. TikTok Puteri pun masih kita sentuh. Masih lagi menyentuh Najib. Mudah-mudahanlah kita berdoa ada satu sinar untuk dia. Macam mana dengan pemuda? Sebab beliau juga mantan ketua pemuda, mantan Presiden UMNO. Mari sambut raya ni bila dia speech tu kan. Pandangan. Kita kadang kita berfikir jugalah keadaan bosku kita ni. Keadaan dia berada di dalam kan rasanya pertama rasanya. Kan keadaan tu dia pun bekas pemimpin kita, kita sayangi. Ketika yang lepas dan saya terlihat ketika itu rakyat-rakyat semua apa yang terdapat. Memberi dan sebagainya, bantuan rakyat dan apa. Dan ketika ini baru diulang-ulang balik kebaikan-kebaikan dia. Rindu zaman bosku. Rindu bosku. Yes, dan sebagainya. Dan sekarang ni pula 2-3 hari ni, 2-3 minggu ni memang isu tentang dia maupun dalam apa di tahanan rumah dan sebagainya. Tak. Kami pihak Muda Malaysia kita akan berusaha sampai dapat kita keluarkan Datuk Seri Najib, dan itu komitmen yang diberikan oleh Ketua Muda Malaysia. Apakah ada perbincangan di peringkat Exco?
Memang kita bincang sebab kita salah seorang sekolah tekan kita pun kita ada Nazif kita. Ya. Dia sebelin dia. Tak, sebab saya ada pula orang menuduh kononnya puteri, pemuda, lupakan Najib, tak mau berjuang. Kita berjuang. Sehingga kini kita berjuang dan untuk pemuda sendiri ada berjumpa dengan bosku juga di dalam. Okey. Ada berjumpa berbincang apa yang kita perlu lakukan untuk sama-sama kita cuba untuk mengeluarkan tentang isu-isu yang sebelum ni dapat pengampunan semua tu itu saya tidak mahu sentuhlah itu dekat. Itulah. Kita tak mau menyentuh soal keputusan mahkamah. Kalau keputusan mahkamah itu pada time of court kan. Bukan. Jadi kita melihat, bagi saya melihat dari segi kemanusiaan. Kita berhari raya, seronok makan rendang, makan itu, makan ini, dia seorang dalam. Sebab saya melihat ini pernah dialami oleh mantan Ketua Pegawai UMNO Malaysia. Itu zaman saya, itu zaman Datuk Arun. Almarhum Datuk Arun Idris juga biasa berhari raya dalam penjara. Apabila dipenjarakan oleh tuduhan yang memang kita tahu bahawa adanya conspire in politics waktu itu. Jadi sejarah ada berulang-ulang tapi saya melihat bagaimana sedihnya bila berhari raya hanya dapat tak adalah macam tu. Kalau tidak waktu raya gini ramai. Macam rumah saya Ketua Pemuda. Seronok ramai. Macam rumah puas sebagai Ketua Puteri kan. Ada adik puteri datang berhari raya dan tiba-tiba bila dalam keadaan begitu Najib sunyi. Ini yang saya katakan, apakah pemuda tak merasai, apakah puteri tak merasai. Saya boleh pandang. Saya personal lah. Ya, saya personal ya. Saya banyak mengenai isu Datuk Seri Najib ni, saya banyak tengok di konten di Facebook. Ya. Saya personalnya bila kita go through Facebook, TikTok, bila macam saya kata bila Yana Najib post dekat media sosial Najib, dia rasa kita tengok lagi gambar-gambar yang dia pernah post sebelum ni ketika ayahnya masih beraya bersama-sama. Tu saya kata sedih lah. Sebab sepatutnya dia ada bersama keluarga. Okey, saya artinya perjuangan, kalau orang mengatakan bahawa Najib tidak diperjuangkan oleh pemuda, oleh UMNO, tak betul lah ya. Betul. Jadi dalam masyarakat pun ada lah perjuangan. Baik, kita kembali pada politik. Menurut pada saudara Rafiq, Tuan Haji Rafiq, dia kata bahawa beliau balik dari Sabah. Dan saya merasakan bahawa Sabah akan mengadakan pilihan raya umum lebih awal, besar kemungkinan 3 atau 4 bulan mendatang. Ya, macam mana puan rasa? Nak pergi ke Sabah ke? Puteri? InsyaAllah. Tanya ni. Wajib lah bagi. Wajib. Okey, apa dapatan Rafiq untuk berada di Sabah? Berapa hari di Sabah dulu? Situ kita satu malam. Okey, ya, kita dengan Ramadan. Bila dah kena dengan pemuda tu. Itu maksud kita dah habis satu hari dalam amalan tu. Banyak program yang kita selepas. Tapi kita sempat jugalah untuk berjumpa dengan pemuda-pemuda Sabah untuk kita buat program. Boleh bagi sedikit feedback. Sebab saya cuma bagi laporan kawan-kawan saja. Saya nak dengar saudara yang sendiri pendiri berada di Sabah. Bagaimana ia melihat pandangan rakyat Sabah tentang pilihan yang akan datang terhadap kerajaan perpaduan dan khususnya UMNO Sabah di bawah kepimpinan Datuk Seri Bong Muka. Ya. Ketika apa yang saya tak banyak dapatan yang saya dapat, tapi dalam masa tempoh 2 hari 1 malam saya pergi tu, tapi kita dah buang 1 hari tu di Balai Polis. So ketika malam tu baru berpuasa baru saya dapat persamaan pemuda Sabah. Adalah sikit sebanyak saya bersembang dengan mereka tentang keadaan Sabah. Dan Datuk Akmal pun tidak membawa isu-isu tentang kalimah Allah di sana. Ya. Kita di sana kita cuma memfokuskan untuk berpuasa bersama pemuda, and then kita berbincang sikit sebanyak tentang PRN Sabah. Dan ada sedikit amanat-amanat yang diturunkan oleh Ketua Pemuda Malaysia dan apa yang kita boleh lihat di sana ada buat gelombang sudah mula untuk menghadapi PRN. Dan tentang kerajaan perpaduan di sana tu, dia di sana dah dia semacam dia ada lain sikit politik berbanding dengan Semenanjung. Jadi ketika pemuda UMNO turun, kita berjumpa dengan pemuda, dia orang dah siap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Pada bila masa saya rasa dalam 4-5 bulan lagi lah. Saya ingat 2-3 bulan lagi kan. Saya punya bacaan bulan 8 lah. Jadi kami sempat turun di Papan, kita sempat turun di Kimanis, kita jumpa dengan Timbalan Menteri Luar, kita punya Tok Moh Alamin, dan Papan, dan kita pergi Kinabalu. Pemuda-pemuda semua dah siap siaga lah untuk menghadapi PRN, dan orang mengatakan memang masa ini orang-orang muda dah mula nampak patah balik kepada UMNO.
dengan apa yang gerakan-gerakan untuk kerja-kerja yang telah Pak Akmal buat lah. Sikit sebanyak untuk menarik lagi-lagi mundi-mundi orang Melayu yang kita rasa kepada pihak UiMA tu banyak dah hilang. Ya, terbaru menurut kenyataan Dato' Sri Mokhtar, dia kata kita UMNO Sabah boleh mendapat sehingga 23 kerusi Parlimen. Macam mana saya lihat keyakinan tu? Kita yakin kita boleh 23, tanda tu banyak lah. Tapi dapat 23 tu insya-Allah kita akan dapat, kita yakin dapat, dan kita turun tu ya kita yakin. Tapi kita dapat balik kursi-kursi yang mana dulunya milik UMNO. Ya. Kita dapat balik. Dan calon-calon pula katanya muda, muka baru. Banyak. Dia nak jadi dari ketua muda ni. Calon-calon kita biar daripada pimpinan atas. Ya. Dan kita sekarang dah boleh depan semua. Putri macam mana harapan Putri di Sabah? Berdasarkan perbincangan, kita sentuh sikit-sikit lah dengan saudari kita daripada Ketua Puteri di Sabah. Nampak macam Taji Rafiq cakap tadi, gerak-gerak kerja tu dah start bergerak. Orang muda pun nampak berminat dengan UMNO. Seperti mana Taji Rafiq cakap tadi, politik di Sabah tak sama dengan di Semenanjung. Dan ada cerita pula kata bahawa ini warisan katanya bersedia untuk menjalin kerjasama dengan UMNO Sabah. Sedangkan waktu kita tanya dulu tak sama warisan. So boleh bagi pandangan. Kalau ikutkan macam Puan Wan Sekarang tu warisan memang ada. Ya. Itu satu perkara lah. Maksudnya government tu dah boleh perbincangan tu dah memang ada. Tapi ketika sekarang berpilih pihak pemuda, kita keluar kerja apa yang kami pemuda buat, kita kuatkan parti kita dulu. Kami ni tak peduli warisan ke PKN ke DAP dan sebagainya. Kami cuma buat kerja untuk kuatkan parti kita. Walau kita pergi solo, parti kita kena kuat. Kita bergabung pun parti kita kena kuat. Itu dia basic punya parti UMNO. Jadi macam mana pun kerja kami buat, kita pulang kepada pimpinan atasan untuk buat perbincangan dari segi nak bergabung ataupun nak pergi solo. Tapi apa yang pemuda buat, kita kuatkan parti dan kita akan cuba dapatkan kursi semaksimal mungkin dan jadi dominan, supaya apa perbincangan selepas dominan tu pun kita boleh ada power sikit untuk kita mulakan asal perbincangan. Okey. Banyak orang mengatakan bahawa selepas pilihan raya yang ke-15, UMNO tidak bergerak. Ada orang mengatakan sebab saya selalu mengatakan kadang-kadang kalau kita buat strategi tak akan sistem orang. Kan? Dan apakah benar macam di Lumut itself? Sebab di sini Lumut ni bahagiannya ketua bahagiannya adalah Susah Agung Barisan Nasional. Mantan Menteri Besar. Saya nak bertanya pada Putri dulu, apakah UMNO di bahagian Lumut ini tak bergerak sebagaimana yang dituduh? Setelah setahun lah saya pegang Ketua Puteri UMNO bahagian Lumut. Apa dapatan yang saya dapat sepanjang setahun ni lah, bila kita buat program melibatkan nama parti, memang agak sukar untuk dapat sambutan. Mungkin sebab atas nama muda tu sendiri, pemuda, orang kata golongan muda tu sendiri yang sekarang tak berminat kepada politik. Tapi bila kita buat program yang bukan melibatkan parti, contoh saya baru buat netball, ada parlimen punya, ada daerah punya, sukan dan sebagainya. Ada sebenarnya sokongan minat tu ada. Orang muda minat untuk buat macam, tapi bila melibatkan nama parti tu susah. Tak, maksud saya sekarang ni, saya bertanya puan tadi. Bukanlah tak ada sebenarnya. Cuma kita maksud saya ada orang mengatakan UMNO tidak buat apa-apa. Itu saya sampaikan tadi. Maksud sekarang apa-apa program kita buat, kita tak bawa nama UMNO. Tak ada secara official yang kita letak logo UMNO dalam program. Sebab itu UMNO tak lihat begitu. Ya, betul. Itu yang saya nampak dari sudut saya sebagai puteri lah. Saya memang terpaksa buat program yang melibatkan menggunakan nama NGO untuk dapatkan dulu crowd. Pada saya simple. Apakah ini sebagai strategi lah? Ya, betul. Strategi tak pasti tengok orang lah. Macam tu. Okey, macam mana pemuda? Sebab saya menerima saya cakap tentang dari segi dalam kawasan Lumut sendiri lah. Di bahagian Lumut, kalau katakan UMNO tidak gerak, itu saya sangkai sekali. Memang UMNO Lumut banyak gerak. Berapa cawangan di sini? Kita ada 50. 50 cawangan. Bagaimana kedudukan semua cawangan ni? Aktif di semua cawangan. Dan 50 cawangan tu di bawah pimpinan walaupun dia sibuk di peringkat pusat, kita ada timbalan kita ada ketua sayap yang saya banyak bergerak lah di setiap pelosok daerah ni. Dan then nak katakan
raya ni UMNO. Bantuan back to school baru pun UMNO, semua UMNO. Kita UMNO akan perlu dilihat sebagai juara rakyat. Kita kena berdepan walaupun orang Masih meneruskan. walaupun orang cakap bila kalah tak payahlah. Tapi minat kita UMNO tidak dapat lari daripada minat parti. Walaupun kita bukan wakil rakyat, kita bukan 3-3-0 ni. Boleh bandingkan dengan parti yang menang wakil rakyat 3-3 ni, saya katakan hilang tu. Hilang tu ya. Baru-baru ni raya pun saya ingat saya nak beraya dengan banner dia. Itu je saya boleh beraya. Nak jumpa dia tu susah. Seingat saya lah puan, waktu kita menghadapi raya Kurban, raya Adil Adha tahun lepas. Tahun lepas kan? Oh, masa tu berlumur-lumur wakil rakyat ni yang menang tu mengorbankan baru menang masa tu. Baru dah. UMNO masih ada konsisten. Satu cawangan atau dua cawangan seperti lembu. Tapi mereka waktu itu banyak Tapi kabarnya bila datang hari yang kali ini santunan tu kurang dan anak-anak ke sekolah back to school pun nampaknya longgar. Macam mana puan sebagai seorang ibu, sebagai ketua puteri yang melihat tentang performance wakil-wakil rakyat yang tidak datang daripada UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan? Silakan. Obviously daripada kawasan kita sendiri bila kita kalah 3-0, kita harapkan bantuan-bantuan yang datang daripada DUN dan Parlimen sendirilah. Tapi yang saya nampak di rumah memang tak ada lah. Tak ada. Tuan gerakan memang tak nampak. Yang kita cuba buat bila kita dah tahu ada anak pergi untuk sekolah, kita ready to back to school. Raya kita ready untuk semangat raya. Tapi yang apakah ini kerana tak ada peruntukan? Mana pula tak ada peruntukan? Mestilah ada, dia mesti ada peruntukan, paling mesti ada peruntukan. UMNO pun tak ada peruntukan, pun dah ada kalah lah. Masih boleh mengadakan. Masih kita, macam pada dekat kita juara rakyat. Kita masih cuba sentuh rakyat walaupun orang cakap kita tak bergerak ke, UMNO tak bergerak ke. Mungkin cakap tu yang loud. Tapi yang banyak bersama kita tu mungkin yang ready follow je kita redahkan, mungkin tak cakap banyak. Yang tu yang masa program di tempat kita sentiasa ada sambutan. Jadi orang kata berbuluk bergadai kalau UMNO dia buat juga kerja lah ya. Dah kosong keluar ni lundih ni. Tidak, saya ingin bertanya sebab banyak orang mengatakan bahawa UMNO tidak menjalankan aktiviti, tak bergerak, akhirnya layu. Tapi kalau saudara mengatakan ada 50 cawangan bergerak di atas cawangan, jadi tidak menyangkal lah. Cuma saya yakin lah, kalau itu dianggap sebagai strategi UMNO tak ada cerita orang. Kan? Musim untuk hura-hura tak ada. Musim sekarang ni musim menyantuni. Kan? Saya perinci bagaimana Yang Amat Berhormat PMX, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata mahu menyantuni derita rakyat. Kan? Tentulah pastilah UMNO lumut juga harus menjuarai untuk menangani derita rakyat. Tak gitu Pak? Ini apa? Saya rasa dalam keadaan hari ini lah, saya melihat rasa macam mana masa depan UMNO untuk pilihan raya 16 akan datang di Lumut ini. Nak tanya. Di Lumut ini yang saya harap dia nak pun pada pihak 16 ni kita pulang kepada rakyat tanya. Tapi saya harap saya tidak boleh dengan saya harap. Saya nak tanya keyakinan saya sebagai ketua pemuda. Kita yakin, tapi maksudnya rakyat kena lihat perbezaan apabila Barisan Nasional memimpin atau menjadi wakil rakyat di kawasan itu dengan keadaan sekarang apabila bukan Barisan Nasional. Walaupun pihak sana menang, tetapi bantuan masih turun daripada pihak Barisan Nasional dan juga masalah-masalah rakyat kita kata bukan tentang dari segi bantuan, dari segi masalah-masalah rakyat tentang perumahan anak muda, tentang masalah kampung, longkang dan sebagainya di pihak kita juga masih ditangani masih ditangani oleh Barisan Nasional, iaitu saya selaku ahli majlis dan kita juga ada kota-kota kampung, cawangan. Saya tidak, maksudnya apabila bantuan permohonan bantuan tu dimohon kepada saya, boleh tanya kepada saya anak puan. Sebab tu saya tagline saya di Lumut ni saya menggunakan kita cakap kita buat. Maksudnya saya takkan cakap kalau saya tak buat. Maksudnya apabila saya kata saya nak selesaikan masalah longkang, saya mendengar, saya tahu saya akan salurkan tempat yang betul, saya akan kerja benda tu sebab benda tu bukan memerlukan duit wakil rakyat pun. Tak ada pun. Tapi memerlukan masa wakil rakyat untuk bagi deal dengan pejabat daerah. Dan sebagainya. Itu kerja wakil rakyat. Membawa suara rakyat. Tapi apabila rakyat datang, apa lah lari? Tak guna lah. Jadi maksudnya pada ke-16 yakin untuk Parlimen, walaupun orang cakap tentang Melayu wave dah lari lah. Sebab dulu kita ada 70% late. Balik back ni orang cakap
bila kita bergabung dengan Pakatan Harapan ni, pundi-pundi kita lari. Tapi saya yakin dan saya percaya pada tempoh 2-3 tahun ini, pundi-pundi Melayu akan dapat lihat pundi-pundi UMNO tu sendiri. Tapi dulu sampai sekarang kita hanya mempertahankan agama bangsa dan air kita buat kerja. Ini adalah satu parti yang dapat menjaga rakyat di kawasan masing-masing. Maksudnya di setiap Puteri macam mana keyakinan Puteri tentang untuk menggamit semula hakisan rakyat? Ini yang paling penting sekali, hakisan rakyat berlaku kita tengok pada pilihan raya 2022, pilihan raya ke-15. Jadi keyakinan Puteri macam mana? Dan berapa cawangan Puteri ada di dalam bahagian ini Lumut ni? 16 ya? Tak nak tambah lagi? Kita masih Sedang berusaha. Jadi maksud saya, apakah Puteri yakin bahawa UMNO mampu untuk menggamit semula yakin rakyat terhadap kepimpinan negara dan juga untuk berada dalam arena politik tanah air? Boleh panggil pandangan. Setelah kalah 2 kali berturut-turut, 2014 dan 2015, rakyat di Lumut ni saya nampak mula rasa ada perbandingan ketika kita pegang kerajaan depan kawasan dengan bukan. Rakyat dapat membezakan. Orang dapat membezakan. Dan macam Tuan Jafi cakap tadi, rakyat masih mencari. Saya sekecil-kecil, orang kata ketua sayap dalam bahagian. Sekecil-kecil ketua puteri pun orang cari. Maksudnya orang dah nampak dah sebenarnya kita walaupun mungkin tak dapat deliver macam dulu sebelum kita kalah, tapi sekurang-kurangnya rakyat tahu kita boleh bantu. Jadi suka tak suka ni, UMNO ini adalah naungan warga bangsa Melayu. Saya yakin, ya betul. Saya yakin UMNO pada 16 akan menang. Make comeback kan. So macam mana Rafiq? Ya, pada PRU 14 kita di peringkat parlimen. Kerajaan Nasional telah sumbang kalah dengan Pakatan Harapan. Kerana undi daripada betul Pakatan Harapan. Dan pada data menunjukkan pada PRU ke-15, Pakatan Harapan kalah lagi teruk daripada Kerajaan Nasional. Maksudnya orang melihat Pakatan Harapan itu tidak perform ketika itulah. Dia perform berbanding dengan ketika Dr. Zamri. Tetapi ketika itu wave datang asalkan bukan Barisan Nasional. So dia pergi kepada Perikatan Nasional. Dan dengan wave TikTok dan sebagainya, fitnah dan macam-macamnya, dengan orang muda, Datuk pun tahu orang muda dia suka mengangkau daripada menerima kebaikan. Pemikiran anak muda. Anak muda 18 ke 22. Pemikiran anak muda selalunya kritikal. Kan? Kita dah terima tentang itu dan jauh lebih mudah cenderung percayai fitnah yang ditembakkan di dalam Facebook dan sebagainya. Dan ketika ini kita boleh lihat setahun ini Perikatan Nasional tidak perform. Dan untuk PRU ke-16 kita dah ada 3 parti tu. 3 pernah. Semua dah jadi tak pernah. Dan orang boleh membandingkan yang mana yang paling terbaik. Jadi UMNO Bagan Lumut ni sudah mengalami kepimpinan daripada UMNO, kepimpinan daripada MCA, kepimpinan daripada MIC, kepimpinan daripada DAP, kepimpinan daripada PAS. Semua dah rasa. Jadi dari situ dia orang boleh membuat penilaian yang manakah yang terbaik, yang mana yang perform, yang menjaga rakyat dikala dia orang menjadi wakil rakyat. Parti dia orang menjadi wakil rakyat. Sebab semua parti pernah jadi wakil rakyat. Dan saya yakin hanya Barisan Nasional saja yang perform berbandingkan dengan 3 parti. Di Lumut. Ini saya cakap tentang Lumut. Sekarang kita bercakap tempat lain bukan sebagai politik negara, tapi kita cakap soal Bagan Lumut. Di Lumut, untuk pengetahuan, kalau orang cakap tentang DAP sebagai PA, di Lumut ada DAP. Kita ada DAP, kita tak ada parti DAP Lumut tak ada. Tak ada ya? Memang tak ada, hanya ada parti. Kalau kerajaan sekarang, PKR, Amanah dan MCA. kita Barisan Nasional. Jadi tak ada musuh-musuh mengatakan DAP dan sebagainya, sebab sini kita beli banyak lah. Jadi kita dah lihat daripada Pakatan Harapan, kita lihat daripada Barisan Nasional, dan kita lihat sekarang ni daripada Barisan Nasional, saya tahu wakil rakyat yang menang ketika sekarang ni, kita cakap senang duit raya lah. Satu ni ketika raya dalam bis. Datuk Zamri tidak pernah tinggal setahun pun. Tahun ni dah sudah bila pergi. Tahun ni sajalah. Dia agak sibuk. Dia atas semalam saya berjumpa dengan dia, kata, ya Allah Rafiq, saya turun pulang saya turun. Dan keadaan dia kalah dah 2 kali di Parlimen Lumut, dia masih ingat nak turun. Tahun lepas dia kalah juga, dia turun tahun lepas. Jadi wakil rakyat yang macam ni, saya rasa dia memikirkan rakyat. Dia lebih kawasan dia memang asal di sini. Dia rasa kalau dia menang, dia lebih Lumut
akan ada cukup bertuah memiliki parlimen yang macam ni. Yalah, bagi rakyat mereka memerlukan santunan, sentuhan pemimpin. Mereka dahagakan kepimpinan. Ya. Sebab mereka dalam keadaan tambah sekarang ni musim ekonomi dunia yang begitu, ekonomi global yang begitu tidak menentu dengan kenaikan harga barang dan keterjaminan makanan. Tapi nampak gaya kita masih lagi makmur. Saya tengok masih lagi banyak lemang-lemang dijual. Masih lagi bahan raya dengan rendang, ketupat dan sebagainya. Sedangkan negara lain sedang penat ni. Saya tak mau cakap bagaimana tak baik, tapi negara-negara jiran kita juga sudah mula mengalami masalah hakisan daripada uji macam beras dan bulu dan sebagainya. Tapi nampaknya negara kita ni alhamdulillah saat ini sudah pun rasanya ditangani. So getihnya bagi saya lah, apakah saudara yakin bahawa Lumut akan kembali dan tidak lagi menoleh ke belakang di kalangan pengundi untuk kembali bernaung dengan UMNO Barisan Nasional? Macam mana Puan? Apa yang saya boleh ulas lah. Ya. Kalau isu mengenai undi, kita tu apa tadi? Yalah, betul. Yang kita ada masalah besar dekat dalam Lumut ni pengundi. Saya rasa nasional kot, pengundi yang pengundi 18 tahun ni. Ya. Itu yang bawah 21. Ya, bawah 21. 18 ke 21. Jadi yang kritikal lah macam betul juga ni. Dan kita perlu fokus dan yang pada yang apa yang saya nampak lah, pengundi-pengundi muda ni pun bila kita buat program simple bersama pemuda, kita nampak sekarang anak muda pun sebenarnya bijak menilai. Terus ni tahu mana yang dominan, yang mana membantu. Dan tak nafikan lah walaupun keahlian tak bertambah. Saya tak nafikan lah keahlian puteri susah nak tambah. Susah nak kejar cawangan-cawangan nak tambah cawangan susah. Tapi ke kita tu banyak. Sebab dia minat kurang kan, banyakkannya tu. Ke politik kurang, tapi yakin mengundi Barisan Nasional tu sangat tinggi. Nampak saya tentang anak muda dia cakap tentang 18 ke 21. Kita lihat apabila saya turun sendiri ke bawah, dia orang tentang politik ni, dia orang dah sampai tahap dia dah bosan. Jadi kita tidak boleh salahkan mereka sebab ketika itu dalam masa tempoh 2 tahun kita tukar 3-4 Perdana Menteri. Betul. Lompat sana lompat sini. Orang-orang muda dia kata apa masalah. Apakah hanya? Kalau kita saya pergi ke Indonesia, saya berjumpa dengan parti-parti sana pun dia kata ajaib tu dalam masa tempoh dalam 1 tahun 2 tahun tu tukar 3 Perdana Menteri. Jadi itu dengan lompat dia. Itu baru-baru ni pula ada pula sokongan pula. Jadi benda-benda dia kata tak habis lagi ke? Kami nak kerajaan yang stabil, kami nak kerajaan yang dapat memimpin, kami yang dapat memberi benefit kepada kami, kami yang nak hidup dan selesa di bawah. Jadi orang-orang muda ni bila kita turun dengan parti politik, dia agak pesimis ya. Tapi apa yang PM buat sekarang kerajaan badan, saya lihat apabila saya turun ke universiti bersama dengan Datuk Seri Zamri, apabila kita kata kerajaan Madani, misi kerajaan Madani, apa yang kerajaan Madani buat, apakah hala tujuh kerajaan Madani, saya lihat orang punya feedback tu amat baik. Dan brief tu saya tengok memang apabila kita turun dengan menggunakan kerajaan Madani ataupun sesuatu kerajaan atau paduan, anak-anak muda cenderung untuk bersama dengan kita. Dan saya yakin dalam keadaan sekarang ni memanglah pada awal mengundi itu mereka mengikut emosi. Tapi kematangan manusia dah tempoh 5 tahun. Kita 5 tahun ada dah raya kan. Jadi mungkin pada kali pertama sebagai pengundi usia mereka 18 tahun. Dalam proses 18, masuk 19, 20, 21. Apabila mereka masuk usia 21 tahun, saya rasa pemikiran mereka juga berubah. Tapi nampak gaya saya dengan Puteri UMNO Lumut dan tutup Kapula Lumut ni belum selesai lagi saya. Jadi tapi kita sentiasa hidup kita dicemburui oleh waktu dan dalam keadaan itu UMNO pun dicemburui oleh mereka sebab UMNO nampaknya semakin mantap dan saya mengharapkan agar pimpinan muda di Lumut ini tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Syamila, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Kita jumpa lagi saya malam besok, insya-Allah saya akan berjumpa dengan Cikgu Ya. Nak tanya pula pandangan sahabat satu sekolah saya. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.
aku mula kan.